ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid Al-Irsyad, yang dimuliakan tuan-tuan imam dan seluruh barisan kepimpinan masjid, yang disegani para alim ulama, para asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Semua orang yakin akan adanya yang nama kematian. Tanyalah sesiapa pun, apapun agama dia, berbagai agama sekalipun, yakin akan adanya sebuah kematian. Summa ilaina turja'un. Dan kemudian kata Allah, kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Yang kedua ni tak semua orang yakin akan balik kepada Allah. Yang benar-benar yakin hanyalah orang yang beriman kepada Allah, di sebalik kematian nak kena balik kepada Allah. Yang ayat pertama tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, diimani oleh semua manusia, yakin adanya mati. Tapi ada orang tak yakin lepas mati kena balik semula kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, untung kita semua diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam. Kita semua yakin lepas kematian ni kita semua akan menempuhi jalan yang jauh, dan penghujung jalan kita kena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita di akhirat nanti satu pertemuan yang Allah redha, sehinggakan kita boleh mendengar, sehinggalah kita dengar Allah kata kepada kita, aku redha kamu. Itu yang kita nak dengar. Bila Allah kata aku redha kepada kita, tuan-tuan, lapang kehidupan. Allah tak akan pernah marah dah kepada orang yang Allah kata aku redha kepada kamu. Ni yang kita nak. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi kita peluang untuk meneruskan lagi kehidupan dalam keadaan kita mentaati perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita perihal akhirat, nak yakinkan manusia akan hari akhirat, hari yang mana kita semua akan lalui. Inilah yang Nabi susah payah nak yakinkan manusia, sehingga kan dugaan ujian demi ujian Nabi dapat. Nabi nak yakinkan orang tentang kebenaran peristiwa Isra' wal Mi'raj. Geng-geng Abu Jahal tak dapat nak faham, tak boleh nak terima akal. Orang kafir gelakkan Nabi, yang munafik ramai murtad, yang beriman bertambah iman. Bila mana Nabi balik cerita tentang Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra' wal Mi'raj merupakan hadiah yang Allah kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengobati hati Nabi yang sedang bersedih. Allah nak ubati hati Nabi yang sedang bersedih. Sebelum Nabi dapat Isra' wal Mi'raj, Nabi diuji dengan ujian kesedihan yang terlalu tinggi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala uji Nabi dengan kematian bapa saudara Nabi, namanya Abu Talib. Kalau sedih meninggal orang tersayang itu biasa, kita pun pernah rasa orang tersayang meninggal, sedih biasa. Tapi orang yang kita sayang
meninggal dunia dalam keadaan kita tahu dia meninggal tidak Islam, itu lagi sedih. Sebab kalau meninggal tidak Islam, memang takkan jumpa dah di dalam syurga. Ni yang Nabi sedih. Bila mana Abu Talib meninggal, tidak dapat mengucap. Kalau anak kita daripada luar, belajar luar negara, balik Malaysia, kita dapat tahu dia ni murtad, tiba-tiba meninggal, kita sedih sebab kita faham orang yang mati murtad, orang yang mati tak Islam, mati tak beriman, jangan harap nak berkumpul semula dalam syurga. Ni yang Nabi sedih. Selang beberapa bulan Allah ambil pula isteri Nabi namanya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala. Lagi Nabi sedih. Hilang isteri, lagilah Nabi sedih. Sayyidatina Khadijah isteri yang terbaik sepanjang Khadijah hidup. Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Tempat Nabi bergantung yang selimutkan tubuh Nabi ketika mana Nabi dalam kesejukan, ketakutan, baru lepas tengok malaikat Jibril. Siapa yang selimutkan Nabi? Isteri dia, Sayyidatina Khadijah, meninggal. Sedih Nabi belum hilang, Allah suruh pula Nabi pergi ke Taif. Balik Taif lah Nabi dapat Isra wal Mi'raj. Jadi sebelum Isra wal Mi'raj, 3 ujian berat Allah bagi kepada Nabi. Pertama, ambil Abu Talib. Kedua, ambil Sayyidatina Khadijah. Yang ketiga, Allah hantar di Taif. Di Taif, siapa yang tak kenal kisah Taif? Nabi tak disambut dengan baik. Orang kampung Taif, bandar Taif tutup semua jalan keluar. Satu laluan saja buka untuk Nabi keluar. Laluan ini semua orang kampung beratur kanan dan kiri. Buat barisan yang panjang, tengah-tengah kosong macam red carpet. Macam red carpet. Tapi laluan ni bukan nak tabur bunga, bukan nak bagi wangian. Laluan untuk ambil bahagian tumbuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lalu barisan tu, tak ada seorang pun yang melepaskan peluang melainkan tumbuk Nabi terhuyung hayang. Tumbuk kanan melambung ke kiri, orang belah kiri sambung tumbuk pula Nabi tercampak belah kanan. Orang belah kanan pula sambung tumbuk Nabi tercampak belah kiri. Orang tendang belakang Nabi jatuh tersungkur. Bila Nabi jatuh, ramai-ramai angkat Rasulullah. Sebab mereka kabilah Taif bagi syarat, kalau nak pukul Muhammad boleh, tapi dengan syarat jangan sampai mati. Kalau Muhammad mati susah nanti, kita kena berurusan dengan kabilah dia di Mekah. Sebab tu walaupun satu bandar pukul Nabi, baling batu kat Nabi, mereka tak bagi Nabi mati. Terhuyung hayang Nabi keluar daripada kampung Taif, panjang perjalanan 10 km baru keluar. Darah Nabi, darah Rasulullah mengalir sehingga kan bertakung di atas kasut Rasulullah. Nabi angkat tangan doa, ya Allah, maaflah aku tak pandai lah. Tu benda pertama yang Nabi sebut, aku mengaku kelemahan aku, tak reti. Kepada siapa engkau hantarku ni ya Allah? Adakah kepada manusia yang memang nak hinakan aku? Kalaulah dengan cara aku dipukul, dihina macam ni, menyebabkan kau redha, aku terima ya Allah. Ni Nabi dah ambil ayah Nabi, mak Nabi Allah ambil, atuk Nabi Abdul Muttalib Allah ambil, anak lelaki Nabi semua wafat di usia yang muda. Sebab itu tuan-tuan, susah nak jumpa perjuangan anak lelaki Nabi bantu dakwah Rasulullah. Yang kita banyak dengar kisah anak perempuan Nabi, Zainab, Fatimah, datang lap wajah ayah dia. Anak lelaki mana? Meninggal. Itulah Abu Jahal gelakkan Nabi. Apabila meninggal anak lelaki, gelak.
Ketawa ke Rasulullah, dia kata Rasulullah dah tak ada wasiat, Rasulullah sudah tak ada waris, dah tak ada pewaris, gelakkan Nabi. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bergegar penduduk langit tuan-tuan, turun para malaikat tawarkan kepada Rasulullah gunung ganang, nak dihancurkan kampung Taif. Nabi terima ke tak terima? Nabi tak terima, Nabi tak setuju. Tuan-tuan tengok Rasulullah, Allah uji macam-macam, Allah ambil macam-macam dalam kehidupan Nabi. Allah hantar Nabi tempat yang Nabi kena pukul. Kalaulah semua ni untuk membeli redha Allah, Nabi terima. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ajar kepada kita tuan-tuan, nak dekat dengan Allah ni bukannya mudah, mesti ada ujian. Kalau kita sangka dengan kita sudah ibadat, saya dah jaga salat, saya dah pandai baca Quran, tapi hidup tak mau disentuh, tak mau diuji, itu satu silap besar lah tuan-tuan. Hidup orang mukmin mesti ada ujian. Nabi tolak tawaran untuk hancurkan kampung Taif, tolak. Bahkan Nabi doakan hidayah. Nabi kata, aku yakin akan lahir zuriat mereka, orang yang akan ambil agama ni. Hari ini bila saya bawa jemaah umrah pergi ziarah Taif, tuan-tuan, subhanallah, tempatnya cantik, sejuk. Hari ini saya dapat video kawan saya post video di Taif, kabus, sejuk sungguh. Kibah-kibah tangan di udara, basah tangan. Nak sebut udara Taif hari ni sejuk sungguh tuan-tuan. Saya pergi hari tu Disember, sejuk dah. Saya pergi Disember hari tu, masih lagi nampak gunung ganang, sejuk. Pakai satu sweater tak cukup. Hari ni gunung ganang pun tak nampak, kabus, tak tahulah macam mana dia punya sejuk. Bila bawa jemaah pergi Taif, saya kata tengok gunung ganang Taif ni, cantik tak? Cantik. Ini semua berkat doa Rasulullah. Kalau tak ni rata habis gunung ni kalau Nabi biarkan. Tu berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik daripada Taif itulah Allah pujuk Nabi bagi Isra wal Mi'raj. Allah tengok Rasulullah, Allah panggil malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, cuba tengok tu kekasih aku tu, dia sudah penat, dia sudah letih, dia dah banyak sakit, keluarganya dah banyak aku ambil. Wahai Jibril, kau panggil Muhammad. Allah bagi Nabi Isra wal Mi'raj. Nak ajar kepada kita sabar. Di sebalik kesabaran, Allah nak bagi sesuatu. Allah nak angkat darjat kita, duduk di tempat yang tertinggi. Maka tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi Nabi Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Isra wal Mi'raj berlaku bila tuan-tuan? Malam hari. Berlaku pada malam hari. Jadi malam tu malaikat Jibril alaihissalam bawa Rasulullah berhampiran Kaabah, duduk berhampiran telaga Zam-Zam. Maka berlakulah pembedahan dada Rasulullah. Dibelah dada Nabi, cuci hati. Bukan nak kata hati Nabi ni ada kotor, tidak. Cumanya ulama kata manusia ni di dalam hatinya ada satu ruang yang kalau iblis nak masuk, ruang itulah iblis akan masuk. Tetapi di hati Rasulullah, ruang itu sudah dikunci. Kita belum lagi. Kita hari ini beriman,
Malam nanti tengok Gegar Ganza lupa tuan-tuan. Ni. Hari ni beriman, esok lupa dah. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita. Tapi hati Rasulullah SAW tidak ada ruang untuk syaitan menyocok untuk masuk, tak ada. Baik. Didatangkan seekor binatang tunggangan yang namanya buraq. Kena ada qalqalah, kalau tak jadi buruk pula bunyi dia. Buraq, barqun buraq bermakna kilat. Sebab binatang yang namanya buraq, dia bergerak sepantas kilat, laju sungguh. Agak-agak kelajuan kilat ni tuan-tuan, macam mana laju dia? Kelajuan cahaya berapa tuan-tuan? Siapa boleh jawab? Saya bagi dia botol air ni. Tak buka lagi ni. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tak ada benda nak bagi. Kelajuan cahaya, kita ambil fizik sekejap lah tuan-tuan. Kelajuan cahaya 300,000 km per saat. Itu laju cahaya tuan-tuan. Tuan-tuan sebut satu saat satu, dah terlajak 300,000 km per saat. Itu lajunya cahaya. Laju sungguh, sampai mana laju tu? Lajunya hampir nak ke bulan. Daripada bumi nak pergi bulan, jarak 350,000 km. Tu jarak sajalah saya beritahu. Manalah tahu tuan-tuan ada plan nak pergi bulan. So saya beritahu awal, jarak sini ke bulan 350,000 km. Ada pula orang tanya, Ustaz boleh jamak ke Ustaz? Terlebih jamak dah tuan-tuan. Sampai tak sampai je lah. Jamak jauh sungguh. Itu kelajuan cahaya 300,000 km per saat. Kalau naik buraq. Jadi tuan-tuan, tempat yang Nabi nak pergi ni, minal masjidil haram ila masjidil aqsa, ilal masjidil aqsa. Nak pergi ni hanya Masjidil Aqsa, yang jarak Aqsa, Al-Haram dengan Aqsa cuma 1,200 km saja. Tuan-tuan boleh buka Google. Daripada Masjidil Haram nak ke Al-Aqsa berapa kilometer? Hanya 1,200 km. Jadi dengan menaiki buraq, agak-agak berapakah masa yang diperlukan untuk sampai ke Al-Aqsa? Tu soalan dia. Boleh jawab ke tuan-tuan? Kalau kata 1 saat, dah terlajak 300,000 km. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebut buraq ni laju sangat. Nabi kata kelajuannya sejauh mata memandang. Oh, laju sungguh. Tak sampai 1 saat laju sampai dah. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Rabbi, pening dah kepala Ustaz cerita pasal fizik. Mata Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut kuasa Allah hebat. Mata Allah, bila Nabi SAW naik buraq sampai ke mana? Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa, Nabi tambat Nabi punya buraq. Tambat, ikat. Kalau tak ikat pun tak larilah tuan-tuan. Tapi memang akhlak Rasulullah, Nabi punya perangai begitu, suka ikhtiar. Macam tuan-tuan nak pergi masjid naik motor kan. Tuan-tuan tongkat tak motor tuan-tuan? Ke tuan-tuan jenis sampai masjid, jenis motor tu sandar kat dinding masjid je tuan-tuan. Dia buat macam BMX. Orang kata tongkat. Nabi ikhtiar masuk masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Isra wal Mi'raj ini hadiah untuk mengubati hati Nabi yang bersedih. Saya kata tadi, setelah Nabi diuji dengan macam-macam kehilangan orang tersayang, dipukul pula Nabi, nak pujuk hati Nabi, Allah bagi Isra wal Mi'raj. Apakah cara Allah nak pujuk hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah tunjuk di dalam surah Al-Isra, ada jawapannya. Untuk pujuk hati kita, nak didik hati kita yang sedang bersedih,
nak memujuk hati Rasulullah, jawapannya ada pada ayat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nak ubati hati minal masjid ilal masjid, daripada masjid pergi ke masjid. Nak ubati hati pergilah masjid. Itu cara Allah nak didik hati. Itu cara Allah nak pujuk hati Rasulullah. Pergi mana tuan-tuan? Pergi masjid. Tuan-tuan datang masjid malam ni cantik dah tuan-tuan. Tenang hati, seronok. Cuba bayangkan tak pergi masjid, duduk rumah, isteri membebel, asyik tengok TV je lah. Pergilah pasal lansir ke apa, buang sampah ke, serabut tuan-tuan, pergi masjid, tenang hati sikit. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ni minal masjid ilal masjid. Cara nak didik hati pergi masjid. Dah puas rasa masjid Al-Irsyad, cuba rasa masjid lain pula rasanya. Contoh, sebab tu bila saya bawa jemaah umrah, kita bila bawa jemaah umrah tuan-tuan, lepas ziarah Masjid Nabawi, ziarah pula Masjid Quba, ziarah pula masjid itu, ziarah pula Masjid Jumaat, Masjid Kiblatan, Masjid Tujuh sebagainya. Masjid je. Setakat ni tak ada lagi jemaah umrah komplain, ustaz, asyik ziarah masjid je. Bila nak ziarah piramid ustaz? La ilaha illallah. Datang mana pula piramid kat Madinah ni tuan-tuan? Dia ingat asal pergi padang pasir je piramid kan? Mata Allah, asal pergi Arab je piramid. Tak pernah pula ajak pergi piramid. Tak ada orang komplain tuan-tuan, seronok sebab jalan nak lembutkan hati, pergi masjid. Nabi masuk ke Masjid Al-Aqsa, masjid terbaik dalam Islam. Ada 3 tuan-tuan. Kalau nak pergi melancong, selesaikan 3 tempat. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Solat di Masjidil Haram pahalanya berapa tuan-tuan? 100,000 kan? Solat di Masjid Nabawi 1,000. Solat di Masjid Aqsa 500. Tu yang kita nak sangat mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Nabi masuk masjid, Nabi solat Allahu Akbar, solat sunat. Solat fardu baru nak ambil ni tuan-tuan, solat sunat. Tengah semayang Nabi rasa macam ada jemaah yang ramai yang sedang ikut Nabi jadi makmum. Maka Jibril AS bagi tahu yang jadi makmum tadi yang ramai-ramai itu adalah para nabi, para rasul. Sebab itu Nabi dibagi gelaran Imamul Anbiya, imam kepada para nabi. Nabi jadi makmum, Nabi jadi imam, nabi yang lain jadi makmum. Jadi tuan-tuan, itu cerita Isra' minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Mi'raj daripada Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nabi naik Buraq hanya sampai Aqsa, tambak Buraq. Daripada Aqsa nak naik sampai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril AS bawa Nabi naik tangga demi tangga, naik pelan-pelan naik ke langit. Cuma kita cerita ringkas sebab jam dah 8.30. Nanti tengah gear 5 tiba-tiba Roblox suruh stop. Tuan-tuan, mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Cerita ringkas. Bila Nabi naik di langit, yang pertama Nabi nampak, Nabi tengok bawah, Nabi tengok bumi ni, Nabi nampak peta dunia. Maka di situ Allah nak tunjuk kepada Rasulullah SAW, bila tuan-tuan duduk di tempat yang tinggi, tuan-tuan tengok bawah bandar ni nampak besar ke nampak kecil? Nampak kecil. Dunia ni nampak kecil. Allah nak didik hati Rasulullah bahawa masalah dunia ni kecil je sebenarnya. Yang baling batu kat Nabi tu, yang mengusir Nabi tu kecil je. Bila mana hati kita nampak kebesaran Allah. Tuan-tuan naik kapal terbang, jengok bawah, tengok, oh Kuala Lumpur ni kecil rupanya. Kereta kecil macam semut, macam kuman. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dengar pun bunyi exhaust kereta tu. Cuba kalau kita dekat dengan kereta tu,
selami alam dunia ni, dengarlah bunyi exhaustnya, bunyi hornnya, bunyi orang membebel sebagainya. Itulah masalah dunia. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Nabi naik ke langit, Nabi tengok di langit penuh dengan para malaikat sedang ibadah. Wallahi, kata Rasulullah SAW, di ruang langit sana tidak ada satu ruang pun melainkan penuh dengan para malaikat rapat ibadah kepada Allah. Ada malaikat yang qiyam sepanjang baris, ada yang rukuk, ada yang sujud. Ni ibadah para malaikat. Jadi Nabi sudah lihat bagaimana qiyam malaikat yang sempurna. Nabi sudah lihat bagaimana rukuk yang sempurna, sujud yang sempurna. Sebab tu Nabi kata, solatlah kamu macam mana kamu lihat aku solat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pendek lagi cerita. Ni lagi laju pada borak ni tuan-tuan. Kalau ikatkan banyak cerita ni. Pendek lagi lah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka antara perjalanan itu Nabi dipertemukan dengan Nabi demi Nabi. Nabi tengok para malaikat, Nabi jumpa Nabi demi Nabi. Nak didik hati Rasulullah bahawa kamu tidak kesorangan. Walaupun di dunia orang tak mau dengar cakap kamu, di dunia Allah ambil orang-orang tersayang, hakikatnya kamu tak kesorangan. Di sebalik alam dunia ni ramai sedang menunggu Rasulullah. Begitulah dengan kita. Di sebalik alam dunia ni Nabi sedang tunggu kita. Kita cuma kena sabar buat ibadah sampai masa kita dipertemukan dengan Nabi SAW. Jangan sedih, kena banyak sabar. Tenang. Ini parah ni. Tenang sudahlah tuan-tuan. Ni baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka pendek lagi cerita. Tingkatan tertinggi sampailah Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj banyak cerita. Pergi tengok alam para malaikat, tengok jumpa Nabi demi Nabi, diperlihatkan tentang suasana akhirat, mahsyar, syurga, neraka, banyak. Yang tertinggi, makam yang tertinggi, kemuncak Nabi sampai yang tempat namanya Sidratul Muntaha. Sampai situ malaikat Jibril AS dah tak boleh ikut. Sebab tahap je sampai situ je. Atas lagi Nabi seorang kena pergi naik ke Sidratul Muntaha. Nak naik anak tangga ke Sidratul Muntaha, baginda Nabi SAW membuka selipar Nabi. Nabi buka capal. Tengah-tengah nak buka capal ni tuan-tuan, Allah tegur, pakai je lah capal tu, naik je lah. Allah muliakan capal selipar Nabi sampaikan layak melangkah ke Sidratul Muntaha, yang mana Jibril AS pun dah bukan level dia nak naik situ. Tengok Rasulullah yang ada pada tubuh Nabi itu mulia. Sedangkan Nabi Musa AS ketika mana nak ambil wahyu di Bukit Tursina, nak naik Bukit Tursina, Allah tegur Musa, buka selipar. Kerana kamu berada di lembah yang suci, yang namanya Bukit Tursina, buka selipar. Itu di dunia, tapi Nabi makamnya tinggi pun Allah suruh pakai selipar Nabi. Kenapa mulia sangat selipar Rasulullah SAW ni tuan-tuan? Sebab apa selipar ni mulia? Selipar inilah, capal inilah yang menakung darah Rasulullah ketika mana orang baling batu kat Nabi. Selipar ni lah. Selipar inilah tuan-tuan yang ikut Nabi lorong ke lorong, pintu ke pintu, kemah ke kemah, sampaikan dakwah Islam. Kata sahabat Nabi Muni Al-Azdi radhiyallahu an, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyah. Kami lihat Nabi dulu di zaman jahiliyah, Nabi pergi kemah ke kemah hanya nak pujuk manusia, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, kamu pasti akan berjaya. Nabi dia balas dengan apa tuan-tuan? Adakah dia balas dengan sampul yang sebentar saja lagi saya akan dapat? Tidak. Nabi tak dia balas dengan sampul. Wa minhum man tafala fi wajhi.
sebahagian daripada mereka meludah wajah Nabi. Diludah wajah Rasulullah SAW. Nabi sapu beliau. Nabi marah tak tuan-tuan? Nabi tak marah. Cuba tuan-tuan orang ludah wajah. Apa tuan-tuan buat? Saman lah Ustaz, jangan tak saman. Zaman sekarang ni saman je lah tuan-tuan. Saman kita. Tapi Nabi tak senyum. Sahabat kata, aku nampak Nabi ni tak mengalah. Nabi pergi kemah lain pula. Nabi pergi kemah yang lain. Ya ayuhan nas, wahai manusia, tolong baliklah pada Allah, baliklah pada Allah. Apa orang balas kat Rasulullah? Wa minhum man asa'alaihi turab. Mereka ambil pasir tuan-tuan. Kau nak ajak aku ya, buat baik ya. Kau ni mandai-mandai ya. Letak pasir atas kepala Nabi. Tabur pasir atas kepala Rasulullah. Nabi melawan tak? Tak. Sapu pasir tak apalah. Kemah lain pula. Ni Nabi. Selipar ni lah yang ikut Nabi. Sahabat kata, aku nampak Nabi masuk satu kemah, tak lama kemudian Nabi tercampak berguling-guling keluar kemah. Nabi masuk satu kemah yang lain, tak lama kemudian orang keluar kemah ni tarik tengkuk Nabi ni, baju Nabi ni, lempar. Yang dilempar ni bukannya orang usia 30-an. Nabi dapat wahyu 40. Dah dekat 50-an, tuan-tuan usia 50-an pun lutut tak larat dan nak bangkit daripada sujud dia pun slow je tuan-tuan. Ni Nabi dan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Selipar ni lah ikut Nabi. Sebab tu Allah muliakan, layak melangkah ke Sidratul Muntaha. Maka nama Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan tengok bagaimana ulama-ulama terdahulu memuliakan capal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan raja-raja Melayu kita jadikan capal itu sebagai mahkota mereka. Disitulah terhasilnya maksud daripada gelaran Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda. Cuba kaji betul-betul. Apakah maksud Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda? Itu mahkota capal tuan-tuan. Capal tu dijadikan mahkota raja-raja Melayu. Apa maksud Duli yang Maha Mulia? Duli bahasa Melayu lama nama bermaksud debu, habuk. Duli bermaksud habuk. Yang Maha Mulia merujuk kepada Allah, bukannya sultan itu. Sebab tu ada orang hari ni dia tanya, Ustaz, boleh ke raja-raja kita pakai yang Maha Mulia? Bukankah Maha Mulia untuk Allah? Betul lah. Siapa kata untuk raja? Yang Maha Mulia bermaksud Allah. Seri Paduka Baginda. Seri bermaksud nur, cahaya. Bahasa Melayu lama ni, Pak Haji hari ni wajah berseri-seri lah. Mana kata wajahnya ada nur. Seri itu adalah nur, cahaya. Paduka azan kita turun gear kejap, parking tepi insya-Allah. Nanti sambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Segala apa yang ada pada diri Rasulullah SAW itu mulia, sehingga kan mulianya capal Rasulullah SAW, sehingga kan capal ini layak melepasi Sidratul Muntaha. Allah suruh pakai. Dan capal inilah yang raja-raja Melayu kita guna sebagai gelaran mahkota mereka, yang terhasilnya maksud Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda. Duli bermaksud debu, habuk. Yang Maha Mulia bukan merujuk kepada raja, kepada sultan. Yang Maha Mulia merujuk kepada Allah yang Maha Kuasa. Seri Paduka Baginda. Seri bermakna nur, cahaya. Paduka bahasa Melayu lama bermakna capal, selipar, sandal. Baginda bukan merujuk kepada raja. Baginda itu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah maksud yang nak disampaikan? Nak bagi tahu, walaupun setinggi mana tahta pangkat raja itu, saya tak lebih daripada debu je saya ni.
Walaupun gelaran kita raja, ada tahta yang tinggi, kerajaan yang besar, saya ni debu je kepada yang Maha Esa. Seri Paduka Baginda mana kata, saya ni walaupun disanjung, raja itu disanjung, tetapi tak lebih mulia daripada selipar Nabi je. Bukan main-main tuan-tuan. Masalah hari ini bila lahir generasi-generasi yang tak faham, yang suka mengejek-ngejek, bab capal pun duk ejek-ejek. Orang pakai kopiah bentuk capal pun diejek geng capal. Yang mengejek mahkota capal ni, suruh dia belajar balik. Apakah artinya duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda? Kalau kenal tak adalah mengejek. Kalau dia Melayu yang sejatilah, mata Allah Subhanahu Wa Taala, itu nak sebut. Jadi tuan-tuan, sebelum Nabi balik daripada Isra wal Mi'raj, Allah bagi Nabi hadiah yang namanya solat. Solat itu hadiah, bukannya beban. Solat itu hadiah. Asalnya Allah bagi Nabi hadiah ni banyak, 50. Tapi nasihat Nabi Musa AS, umat kau tak mampu, kurang, jadi 5 waktu. Itu pun kita ada yang buat, ada yang tak buat. Subhanallah. Solat ni hadiah, bukannya beban. Hadiah untuk Rasulullah SAW. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tahu Nabi suka ibadah solat. Sebab mula-mula naik tadi, Nabi tengok dah ibadah para malaikat cantik. Jadi Allah bagi Nabi apa yang Nabi suka. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang hari ni tuan-tuan, Allah bagi dia hadiah. Dia boleh kata, letaklah dulu nanti saya ambil. Ada orang Allah bagi dia hadiah, dia boleh kata, letaklah dulu nanti saya ambil. Apa maksud? Allah bagi dia waktu asar, dia boleh kata, nanti lalu saya semayang. Dekat 10 minit maghrib saya semayang. Tuan-tuan, Allah bagi dia hadiah subuh, dia boleh kata, nanti lalu. Nanti dekat-dekat nak pergi kerja pukul 8 dia saya semayang sekali dengan duha. Tuan-tuan, ada orang Allah bagi hadiah, boleh kata letak dululah nanti saya ambil. Ada juga orang kata, bila mana tuan-tuan, ada orang yang Allah bagi dia hadiah, dia boleh kata, tak apalah, saya ada hadiah lain. Ini kalau saya lambat ni, kalau saya sembahyang subuh, sah-sah saya lewat pergi kerja, tolak gaji. Pula tuan-tuan. Kalau faham solat tu hadiah yang Allah bagi, maka dia segera ambil, dihargai. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hargailah perjuangan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita Isra wal Mi'raj. Kalau ikutkan cerita penuh, banyak lagi cerita. Balik daripada Isra wal Mi'raj pun tuan-tuan, kecoh habis. Nabi SAW sampai waktu bila? Subuh Nabi sampai Masjidil Haram. Yang orang tak percaya tu, banyak tempat Nabi pergi daripada Masjidil Haram ilal Masjid Aqsa, satu malam subuh sampai dah. Itu yang kebanyakan orang tak percaya. Mana kuncinya tuan-tuan? Saat masa yang pendek, macam-macam benda kita boleh buat. Kuncinya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Isra tu, terletak pada ayat barakna haulah. Allah berkati sekeliling itu. Kuncinya berkat. Kalau hidup berkat, masa pun berkat, banyak benda kita boleh selesaikan. Kalau hidup berkat, sebulan Ramadan tu insya-Allah boleh khatam Quran. Tapi masa tak berkat, saya sibuk nak berniaga tepung pelita lagi sebagainya, tak sempatlah buka Quran. Masa tuan-tuan. Kalau masa berkat tuan-tuan, jangan kata sebulan Ramadan tu ada orang tiga juzuk boleh habis. 3 juzuk, saya boleh 3 kali khatam tuan-tuan. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ada kawan saya, ustaz tuan-tuan, isteri dia
Sehari khatam Quran sekali sehari. Isteri dia hari-hari boleh khatam Quran. Subhanallah. Isteri dia ni tuan-tuan, kerjanya jaga madrasah. Ada anak yang diuruskan, madrasah pun jaga, tapi sehari boleh khatam Quran, hari-hari khatam Quran. Mana kuncinya? Barakna haulah, Allah berkati. Sebab tu nak berkat, mata Allah kalau hidup berkat, macam-macam benda boleh buat. Subhanallah. Tuan-tuan, last saya cerita sebelum kita tutup. Ujian Nabi balik daripada Isra' wal Mi'raj, apa dia? Nabi duduk depan Masjidil Haram subuh hari. Nabi bersedih, duduk sedih, kepala Nabi pening. Kenapa Nabi sedih? Kerana Nabi boleh agak dah. Kalau aku cerita Isra' wal Mi'raj, kecoh tuan-tuan. Memang pagi tu orang yang dengar Isra' wal Mi'raj, orang kafir gelak ketawa, orang munafik murtad, yang beriman bertambah iman. Tengah-tengah fikir macam mana nak cerita ni, kalau cerita habislah orang Islam ada yang murtad nanti. Maka tuan-tuan, tengah-tengah fikir tuan-tuan, masuk masjid seorang lelaki namanya Abu Jahal. Abu Jahal masuk masjid subuh tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Abu Jahal, dia jahat-jahatnya pun tuan-tuan, subuh datang awal pergi masjid. Abu Jahal jahat-jahat pun subuh awal sungguh pergi masjid. Kita tuan-tuan subuh tak nampak kat masjid, tak tahulah. Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Jahal tegur Muhammad, apa cerita kau ni? Sedih semacam. Sedih nampak muka. Abu Jahal tanya bukan prihatin, tanya untuk ambil topik jadi bahan gelak ketawa. Itu tujuan. Muhammad, kau kenapa sedih? Ada apa cerita ke? Nabi kata ada cerita. Apa cerita? Malam tadi aku diisrakan oleh Allah. Isra', apa benda Isra' tu? Nabi cerita. Masalahnya Nabi cerita Isra' wal Mi'raj, dan Abu Jahal lah orang yang awal dengar kisah Isra' Mi'raj. Abu Jahal pun kata, Muhammad, kejap kau cerita kau daripada sini ke Aqsa, terbang ke langit, subuh sampai sini dah. Subuh sampai sini. Cantik cerita ni, menarik cerita ni, kata Abu Jahal. Macam ni lah Muhammad, pagi ni kita kumpul orang ramai, subuh ni kita buat ceramah perdana Isra' Mi'raj. Apa cerita? Abu Jahal pagi tu tuan-tuan dicadangkan kumpul orang ramai. Pagi tu Abu Jahal dia buat dakwah tuan-tuan, dia pergi lorong-lorong, kemah-kemah, pasar-pasar, ajak mari sini Nabi Muhammad ada cerita, ada ceramah. Subuh tu ramai duduk depan Nabi. Macam program subuh macam Jumaat lah tuan-tuan. Ramai sungguh. Abu Jahal kata macam ramai tak? Muhammad ceritalah yang tak tu. Alah yang terbang-terbang tu lah, ceritalah. Seronok kisah tu. Nabi cerita Isra' Mi'raj. Bila Nabi cerita, orang tepuk dahi tuan-tuan. Orang gelakkan Nabi. Orang Islam yang imannya lemah, murtad, ramai murtad. Bahkan ada saudara, ada orang Islam yang kecewa, Muhammad apa kau buat ni? Elok-elok dah kami Islam, kau pula merapu macam ni. Ada tuan-tuan. Pagi tu kecoh bila Nabi cerita Isra' wal Mi'raj. Bahkan ada rombongan pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, ketuk pintu, Abu Bakar pun keluar. Abu Bakar pagi ni kecoh, kawan kau buat hal. Siapa dia? Muhammad, dia kata dia terbang ke langit. Engkau percaya ke? Abu Bakar kata lebih daripada tu aku percaya. Ni Abu Bakar, lebih daripada tu aku percaya. Ada orang Islam yang imannya sudah lipis, iman sudah goyang. Dia uji Nabi Muhammad, wahai Muhammad macam ni lah, aku ni boleh sabar lagi. Orang lain dah murtad tapi aku boleh sabar lagi. Kalau kau boleh buat apa aku suruh, aku percaya cerita Isra' Mi'raj kau. Apa dia? Maka dia kata, Muhammad sekarang ni cuba kau angkat kaki kanan. Nabi angkat kaki kanan. Lepas tu aku nak kau angkat kaki kiri tanpa menjatuhkan yang kanan. Dia nak suruh Nabi terapung tuan-tuan. Dia nak suruh Nabi angkat dua-dua kaki, suruh terapung. Nabi kata aku tak boleh buat macam tu.
Kalau macam tu suruh terapung tak boleh. Maka dia pun orang ni gelaklah, tengok engkau yang terapung macam tu pun kau tak boleh angkat, macam mana kau kata kau terbang ke langit? Engkau ni pun satulah katun sungguhlah. Dia gelakkan Nabi, tuan-tuan. Ni Nabi kata apa dia? Kalau macam tu jawapan dia, pergi tanya Omar. Nabi suruh kawannya Islam ni yang iman rapuh ni pergi tanya Omar. Pergilah rumah Omar, ketuk pintu, Omar keluar. Omar, pagi ni kecoh, sudah viral. Nabi Muhammad pergi Aqsa, terbang ke langit satu malam. Orang tak percaya. Kawan-kawan ramai murtad. Tapi aku boleh sabar lagi. Aku tanya Muhammad soalan, suruh terapung, dia tak boleh jawab. Omar kata lepas tu Nabi suruh jumpa engkau. Suruh jumpa aku, ada apa? Suruh minta jawapan. Oh, kau nak jawapan? Sekejap ya, aku pergi ambil jawapan, kata Omar. Omar pun pergi masuk rumah dia, tuan-tuan. Omar masuk rumah, Omar pergi ambil dia punya pedang. Ambil pedang dia, keluar rumah, tak cakap banyak, zap kepala, pancung terus kepala kawan ni, jatuh tergolek kepala dia. Tergolek-golek kepala. Nah, inilah jawapan dia. Kawan-kawan semua terkejut. Wahai Umar, kenapa kau pancung kepala dia? Sedangkan dia saudara kita Islam, kenapa pancung? Umar kata apa dia? Dia datang nak kebenaran ke? Ya. Nabi Muhammad yang pergi, Nabi Muhammad balik, Nabi sendiri yang cerita, dia tak percaya. Sekarang dia nak tanya aku yang tak tahu apa cerita. Takkan dia nak percaya? Daripada dia murtad macam orang lain, elok aku pancung dia awal-awal sementara dia masih dalam Islam. Wah, ni Omar, tuan-tuan, cepat dia buat kerja. Sebab keadaan pagi tu kecoh. Itulah nak sebut sedikit sebanyak cerita yang berlaku di sebalik Isra wal Mi'raj. Pengajaran yang boleh kita ambil apa dia, tuan-tuan? 3. Yang pertama, sabar dalam menghadapi ujian. Allah nak angkat darjat. Yang kedua, solat itu adalah hadiah. Hargailah hadiah yang Allah bagi. Yang ketiga apa dia, tuan-tuan? Agama ini harganya mahal. Harga agama ni dibayar dengan darah Nabi mengalir. Harga agama ni dibayar dengan batu hinggap di kepala Rasulullah. Harga agama ni diambil orang yang Nabi paling sayang. Inilah harga agama ni yang tuan-tuan tak mampu nak balas dengan apa cara sekalipun. Maka tuan-tuan, hargailah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mintalah pada Allah, moga-moga Allah ampunkan sebarang kekurangan kita dan himpunkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga yang hadir pada malam ni semuanya dihimpunkan kembali oleh Allah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang boleh saya sampaikan kepada jemaah sekalian. Salah dan silap harap dimaafkan. Baik, aku qouli hadza. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.